Ya, dalam latar belakang kita Tuhan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang hadir. Hari ini merupakan bengkel bersama penolong pendaftar dan ketua FKMC. Dan bengkel ini akan menerangkan tentang peranan penolong pendaftar bersama ketua FKMC dalam mencapai KPI 6. Apakah KPI 6 adalah KPI yang telah ditentukan untuk yang ditentukan oleh universiti. Okay. Next. Sekejap ya. Saya ada mengalami masalah teknikal. KPI 6 adalah merupakan KPI yang disasarkan bagi KPI SF1, di
di mana ia merupakan future ready graduates, iaitu number of academic programs implementing quality assurance. Dan untuk kandungan pembentangan pada hari ini, saya akan menerangkan tentang pencapaian 2020, yang mana pencapaian setiap fakulti pada tahun yang lepas. Dan kandungan kedua adalah bagaimana pendaftar berperanan dalam mencapai KPI ini. Okay. So, bahagian satu adalah pencapaian semua fakulti bagi 2020. Tahniah kepada semua ketua FKMC, penolong daftar dan semua pihak yang terlibat dalam pencapaian KPI 4 pada tahun lepas 2020. Secara umumnya secara umumnya yang kita telah sasarkan adalah 70 program kesemuanya. Dan apabila tarikh penutupan KPI berlaku, kita telah mendapati kesemua fakulti sebenarnya mencapai KPI dan melebihi KPI yang telah ditetapkan, iaitu kesemuanya adalah 112.86, 113%. Contohnya FSGK sasarannya adalah 6, pencapaiannya adalah 9. Okay. FSKPM sasarannya adalah 7, pencapaian adalah 8. Untuk FSKTM sasarannya pada mulanya adalah 7, tapi program telah menghantar PCA dan sebagainya adalah 8. FK sasaran adalah 10, pencapaian adalah 10. Untuk FEB sasarannya adalah 7, pencapaiannya adalah 10. Untuk FAB sasarannya adalah 4, dan pencapaiannya adalah 5. Untuk FPSK sasarannya 7, dan pencapaian 7. Untuk FSTS sasarannya adalah 8, pencapaian adalah 8. Untuk FSSK pencapaian 9, dan sasarannya 9. Dan untuk PRAYU pada mulanya sasarannya adalah 3, pencapaian adalah 3. Dan untuk FAB, di dalam sistem FAB belum lagi diletakkan sebagai kolom. Jadi saya kena semak balik dengan sistem CITDS, sistem KPI kita. Ini adalah pencapaian FAB di mana sasarannya adalah 2, pencapaian adalah 2. Jadi pada mulanya sasarannya adalah 70 dan pencapaian adalah sebenarnya 70%. Terima kasih kepada usaha yang sangat cemerlang daripada semua pihak yang berkaitan. Untuk KPI 5 pada tahun lepas, kesemua fakulti telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tahniah sekali lagi. Okay. Ini adalah untuk bahagian kedua, KPI 6. Apakah target KPI kita pada tahun 2021? Ini adalah merupakan sasaran untuk semua fakulti dan pusat pengajian. Okay. Untuk FSGK sasarannya 9, FSKPM pun 9, FSKTM 8, FK 10, untuk FEB 10, untuk Fakulti Bahasa 5, FPSK 7, FSTS 8, FSSK 9, PRAYU 3 dan FAB 2. Bagaimanakah BJKM mendapat jumlah keseluruhan fakulti ini? Ini adalah merupakan pecahan yang terlibat. Okay. Untuk pra-university, okay. Mereka mempunyai 3 program, PRAYU 3. Okay. Untuk undergraduate program, FSKPM ada 4 program keseluruhannya, FSKTM 5, FK 4, FEB 7, FPSK 2, FSTS 5, FSSK 6, FBK 3, FSGK 7 dan FEB 2. Untuk postgraduate program secara coursework, ya, FSKPM 3, FSKTM 1, FK 4, FEB 1, FPSK 3, FSS 1 dan FSSK 1. Untuk postgraduate programs by research secara pendidikan, FSKPM ini adalah merupakan sasaran bagi pelajar master dan PhD untuk keseluruhan fakulti. Jadi apakah peranan penolong pendaftar dalam sasaran KPI ini?
Ini sebelum saya terangkan peranan penolong pendaftar, saya akan terangkan bagaimana rubrik kita pada tahun ini. Rubrik kita pada tahun ini adalah bagaimana fakulti perlu mengadakan sekurang-kurangnya 2 bengkel di peringkat fakulti. Satunya adalah bengkel berkenaan dengan workshop on best practice on academic quality assurance. Apakah workshop tersebut bergantung kepada fakulti, asalkan dia adalah best practices. Adakah dia bergantung pada assessment, adakah dia bergantung teaching and learning, is up to the faculty. Apakah sebab fakulti sendiri boleh menganalisis apakah kelebihan dan kekurangan mereka. Dan untuk bengkel kedua adalah merupakan outcome based education workshop. Jadi untuk kedua-dua bengkel ini, apa yang diperlukan adalah QR code dan attendance list, dan juga fakulti workshop report. Jika fakulti boleh membuat workshop report tersendiri, atau fakulti juga boleh menggunakan jika bengkel itu diadakan dan untuk peruntukan adalah daripada KAM, boleh juga menggunakan KAM workshop report yang workshop report yang sama dihantar kepada KAM, dimuat naik ke dalam folder yang disediakan. Untuk yang kedua adalah Organizing Internal Faculty Audit for Session 2020-2021. Apa yang diperlukan adalah Course File Audit Report for coursework programs untuk undergraduate and postgraduate, atau juga jika secara penyelidikan perlu membuat postgraduate audit report. Dan untuk komponen ini juga terdapat Academic Process Compliance Report. Nanti saya akan terangkan apakah bukti-bukti yang diperlukan di dalam laporan ini. Satu lagi adalah Annual FQMC Activity Report. Apakah aktiviti yang telah diadakan oleh FQMC di peringkat fakulti pada tahun ini. Untuk PACR adalah merupakan program self-assessment report. So setiap program sepatutnya menilai kendiri apakah prestasi program masing-masing. Jadi untuk PACR, hantaran PACR, ia merupakan 30%, dan pada tahun ini bermulanya fakulti melakukan audit lokasi tersendiri. Saya akan tunjukkan proses kerja untuk tahun ini. Sepatutnya audit lokasi diadakan pada cuti semester yang berlaku sekarang sehingga 15 Mac. Tetapi itu adalah sebagai panduan saja. Jika terdapat pihak yang tidak berkesempatan untuk melakukan pada cuti semester, bolehlah juga dilakukan pada hari-hari yang lain. Jadi untuk laporan audit lokasi ini akan dilaporkan di dalam Area 5. Area 5 ni dalam PACR ni, dalam program self-assessment report adalah merupakan educational resources. Dan komponen kedua adalah feedback or CQI. CQI ni adalah Continuous Quality Improvement Reporting for Previous Program PACR. Ini bukan ini salah type, ini patutnya PACR. Apakah PACR ini? Adalah PACR yang telah dilaporkan pada tahun lepas. Kami juga ingin mengetahui apakah perkembangan masalah yang dihadapi oleh fakulti yang telah dilaporkan. Ini nanti saya terangkan lagi selepas ini. Dan apakah langkah yang telah diambil oleh fakulti bersama bukti-bukti yang diperlukan. Dan komponen terakhir di dalam KPI kali ini adalah semua dokumen perlu dimuat naik di dalam link yang telah disediakan. Saya telah email kepada semua ketua FQMC, dan bersama memo yang telah ditandatangani oleh dekan dan ketua FQMC sendiri. Ini untuk memastikan bahawa dekan
peka terhadap perkembangan fakulti dan apa-apa dokumen telah dimuat naik. Kami tidak mahu di mana dekan pun tak tahu apa PSAR, apa kandungan PSAR telah dilaporkan. Telah berlaku beberapa fakulti ada berlaku begini ya, sebab mungkin dekan tidak mengetahui kandungannya, tapi sepatutnya dengan tanda tangan ini dekan mengetahui apa dokumen telah dimuat naik oleh ketua FMC. Jadi untuk rubrik untuk KPI pada kali ini adalah fakulti perlu mencapai 100% barulah dikira mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Okay, ini adalah perincian rubrik yang telah saya terangkan pada sebelum ini. Okay. Apakah peranan PP di dalam mengadakan bengkel-bengkel? Ada dua bengkel ya, bengkel outcome based education dan bengkel best practices on academic quality. Apakah peranan penolong pendaftar? Adalah mereka menjadi urus setiap bengkel, menyediakan kertas kerja untuk dihantar kepada KAM ataupun kepada fakulti, dan juga mereka juga berperanan untuk urus kerja dan menderaf kertas kerja bengkel. Untuk bengkel-bengkel tersebut yang disenaraikan bergantung kepada fakulti. Siapakah mereka, siapakah penceramah yang mahu dijemput? Penceramah boleh dijemput, penceramah boleh dijemput daripada dalam universiti ataupun di luar universiti. Untuk PSAR adalah program self-assessment report. Untuk PSAR, satu PSAR untuk kesemua program administrasi di mana mereka mempunyai tiga program keseluruhannya. Satu PSAR untuk ketiga-tiga program. Jika untuk PSAR undergraduate programs, mereka senaraikan keseluruhan program yang terlibat di dalam satu PSAR sahaja. Satu lagi adalah postgraduate by coursework. Contohnya di FSCS ada satu program iaitu SLUS. Jadi satu PSAR untuk satu program. Jika FEB ataupun FPSK contohnya, mereka mempunyai lebih daripada satu program, hanya menghantar satu PSAR saja, senaraikan saja program yang terlibat. Dan juga satu PSAR untuk master dan PhD by research. Ini bukan MSc saja, MA dan sebagainya. Satu PSAR untuk master dan PhD secara pendidikan. Jadi fakulti juga mengadakan audit lokasi saya nyatakan sebelum ini, yang diadakan sepatutnya pada cuti semester. Perlulah dilaporkan di dalam Area 5 Educational Resources dalam PSAR. Jadi apakah peranan penolong pendaftar untuk audit lokasi ini? Apa yang perlu adalah penolong pendaftar haruslah membantu FQMC sewaktu audit lokasi dilaksanakan. Dan penolong pendaftar juga boleh berperanan juga menyelaraskan audit ini pada hari tersebut, menyelaraskan bersama-sama penolong bersama staf pentadbiran yang lain dan staf makmal dan sebagainya pada hari kejadian. Dan juga peranan penolong pendaftar juga, mereka juga bertanggungjawab untuk membantu menyediakan laporan sokongan PSAR. Dan ini juga merupakan feedback atau CQI yang telah dilaporkan bagi PSAR pada sesi yang lepas, di mana fakulti perlu membuat feedback, memberi maklum balas apakah perkembangan semasa laporan PSAR yang telah diterima, apakah masalah yang telah dihadapi dan apakah perkembangan semasa. Jadi apakah yang diperlukan? Peranan penolong pendaftar adalah membantu menyediakan lampiran sokongan PSAR yang terlibat. Dan ini juga di peringkat fakulti juga perlu menyediakan laporan, laporan Academic Process Compliance Report on 5 processes. Apakah proses yang terlibat? Adalah merupakan proses kerja penyediaan pelan khusus program secara kerja khusus. Ini
Pelan khusus ini telah dikepilkan di dalam kos file kos file dalam kos file pensyarah. Okay. Ini tidak perlu sediakan. Okay. Yang kedua adalah proses pelaksanaan pengajaran. Ini juga telah disediakan oleh pensyarah. Okay. Proses penilaian pengajaran pembelajaran ini nanti saya akan terangkan bagaimanakah fakulti boleh mencapai komponen ini. Yang keempat adalah proses penilaian semester. Oh, terdapat typo error di sini. Okay. Sepatutnya proses penilaian semester. Yang kelima adalah proses penambahbaikan kualiti berterusan fakulti dan program pada semester 1 dan semester 2 2020 dan 2021. Apakah peranan penolong pendaftar? Membantu menyediakan satu fail yang mempunyai bukti berkaitan dengan kelima-lima proses ini. Okay. Contohnya proses 4, apa yang diperlukan adalah proses penilaian semester. Adakah mesyuarat penilaian semester telah dilakukan di peringkat program fakulti, telah dibawa ke GPPA, telah dibawa kepada GKPS atau telah dibawa kepada Senat. Ataupun telah dibawa ke peringkat mesyuarat fakulti. So perkara-perkara ini saya faham dia adalah melibatkan dokumen adalah sulit, saya faham itu. Okay? Jadi untuk proses keempat, apa yang diperlukan adalah peranan penolong pendaftar menyediakan muka hadapan minit mesyuarat dan cabutan minit mesyuarat yang terlibat sahaja. Jadi diletakkan dalam satu fail, jadi adalah memudahkan urusan ketua FQMC menyemak dokumen-dokumen yang diperlukan. Okay. Dan item seterusnya, Organizing Internal Faculty Audit Session, ini adalah tindakan ketua FQMC mengaudit kos file ya, semester 1 2020 dan semester 2 2020 dan 2021. Untuk item postgraduate audit report, apa yang diperlukan oleh fakulti adalah menyenaraikan postgraduate students by research, apakah status mereka dan progress report submission. Apakah dimasukkan adalah adakah mereka telah menghantar ke tidak, itu saja. Apakah status mereka, apakah current status, semester keberapa, semester 1, semester keempat, semester ke-6 dan sebagainya, tahun keberapa. Okay. Dan juga minit mesyuarat JK pasca siswazah fakulti pada semester 1 dan semester 2. Apakah status mereka? Apakah peranan penolong pendaftar adalah mereka seharusnya membantu menyediakan muka hadapan minit mesyuarat yang ini ya, minit mesyuarat JK pasca siswazah fakulti. Semester 1 dan semester 2 cukup saja dengan menyediakan muka hadapan dan cabutan minit mesyuarat yang berkaitan. Saya faham dia adalah sulit dan seharusnya bukannya keseluruhan minit disediakan ya. Dan item seterusnya submission to BJKA, apa yang dinilai adalah laporan tahunan 2021 FQMC dan memo yang telah ditandatangani oleh dekan dan ketua FQMC. Inilah wajib ya. Ini adalah merupakan proses kerja. Seharusnya ini adalah sebagai panduan saja. Okay. Jika pihak fakulti kemungkinan tidak berkelapangan dalam tarikh-tarikh yang disebutkan, boleh juga dilaksanakan pada bila-bila masa ketua FQMC dan penolong pendaftar bersedia. Okay. Jadi untuk proses kerja yang telah kami rangka 15 Februari sehingga 15 Mac, bilangannya 30 hari. Okay. FQMC dan PP Akademik berperanan membuat audit lokasi sewaktu cuti semester pada kali ini. Okay. Dan dapatan audit juga dilaporkan di dalam Area 5 PACR pada sesi ini 2020-2021. Untuk 10 bulan Mac akan berlakunya mesyuarat senat peperiksaan. Okay. Jadi 7 hari selepas mesyuarat senat berlaku, fakulti diberikan dalam masa 7 hari. Okay, 7 hari supaya pensyarah menyediakan fail khusus yang telah dilaksanakan pada tahun lepas. Sebenarnya pensyarah telah boleh menyediakan fail khusus sebelum tarikh senat berlaku. Sebenarnya kerana
Apa yang diperlukan untuk senat adalah hanyalah untuk mengesahkan keputusan pencapaian CLO, pencapaian PLO dan pencapaian PO. Okey. Fakulti menyediakan fail bukti pematuhan proses akademik. Ini saya rasa boleh disediakan juga sehingga jawatan kuasa fakulti, jawatan kuasa peperiksaan fakulti. Saya rasa setakat ini pun kita dah boleh sediakan, dan minit mesyuarat boleh didapati secara atas talian untuk JS PAR yang JS KPS. Mereka telah mempunyai tema JPPA telah ditukar kepada JSTPA. So ada term yang telah pertukaran telah berlaku. Okay? Dan ini mesyuarat boleh diperolehi secara atas talian. Senarai status pelajar pasal siswaza secara penyelidikan dan status laporan kemajuan semester 1 2020-2021 serta juga minit mesyuarat JK pasal siswaza fakulti semester 1 2020-2021. Okey, ini adalah tindakan semua pensyarah, PPA pensyarah, penolong pendaftar. Saya faham ada setengah fakulti tidak mempunyai dua penolong pendaftar. Ada satu saja. Ada setengah fakulti mempunyai PP kanan dan PP akademik. So jadi untuk setiap fakulti, jika anda mempunyai PP akademik, mungkin PP akademik sepatutnya melaksanakan perkara ini. Tetapi jika di fakulti tidak mempunyai hanya satu penolong pendaftar, jadi penolong pendaftar tersebut dia bertanggungjawab dalam menyediakan fail bukti pematuhan proses akademik yang terlibat. Selepas 7 hari, pada 19 Mac sehingga 26 Mac, jadi adalah tindakan FQMC di setiap fakulti masing-masing, dan Prayu akan mengaudit fail kursus semester 1 2020-2021 pematuhan proses akademik yang telah disediakan oleh penolong pendaftar. Senarai status pelajar pasal siswaza secara pendidikan, status laporan kemajuan, minit mesyuarat JK pasal siswaza yang telah disediakan oleh penolong pendaftar diletakkan di dalam satu fail. Pada 6 Oktober akan berlaku mesyuarat sidang peperiksaan pada semester kedua. Jadi selepas peperiksaan senat tersebut, pensyarah menyediakan fail khusus semester 2 2020-2021, dan dulu saya boleh tekankan di sini adalah pensyarah boleh menyediakan fail khusus mereka sebelum senat peperiksaan ini. Segala nota-nota, segala penilaian dan sebagainya. Apa yang diperlukan selepas senat peperiksaan ini adalah hanya pengesahan keputusan, iaitu pencapaian CLO dan sebagainya. Tapi sebenarnya pensyarah boleh menyediakan fail khusus lebih awal daripada tarikh ini. PP penolong pendaftar menyediakan fail bukti pematuhan proses akademik. Penyenarai pasal siswaza menyediakan status pelajar dan status kemajuan minit mesyuarat JK pasal siswaza, dan terdapatnya tambahan mesyuarat penulisan program self-assessment report di peringkat fakulti. Jadi di peringkat fakulti dan peringkat Prayu, mereka mengadakan satu mesyuarat berkaitan dengan penulisan PCR. Okay. Untuk 15 Oktober sehingga 22 Oktober, ini adalah tarikh di mana FQMC fakulti akan mengaudit dokumen-dokumen yang telah disediakan sebelum ini. Fail khusus, pematuhan proses akademik yang telah disediakan oleh penolong pendaftar dan satu fail, senarai status pelajar pasal siswaza secara pendidikan. Terima kasih Encik Hamali. Nanti saya akan terangkan apakah kandungan fail pematuhan proses akademik tersebut. Terima kasih Encik Hamali. Okay. Senarai status pelajar pasal siswaza dan minit mesyuarat JK pasal siswaza. Ini kami perlu adalah muka hadapan, senarai kehadiran dan juga cabutan minit yang berkaitan. Pada 25 Oktober merupakan tarikh akhir penghantaran ke semua komponen telah disebutkan. Jadi ini adalah tanggungjawab FQMC di mana mereka perlu memuat naik semua dokumen yang diperlukan dalam folder yang telah disediakan oleh BCKK. Kami telah menghantar email berkenaan dengan hal ini. Okay. Untuk program self-assessment report,
setelah nyatakan perlu dimuat naik sebelum 25 Oktober. Ini pun saya tekankan lagi sekali bagaimanakah menyediakan PSAR. Contoh untuk perayu hanya satu PSAR bagi ketiga-tiga program. Saya bagi contoh FSTS sebab fakulti daripada fakulti FSTS ya. Okay. Satu PSAR untuk ke-55 program ijazah sarjana muda, satu PSAR untuk program sarjana secara khusus itu SLUS, dan satu PSAR untuk program PhD dan master secara pendidikan. Ada 3 PSAR kesemuanya. Jabatan ini akan dibentangkan dalam jawatan kuasa pengurusan jaminan kualiti akademik UNIMAS. Bilakah ianya berlaku? Ia akan berlaku 1 April. Okay, ini adalah proses kerja yang terlibat sebenarnya berkaitan dengan program Self-Assessment Report. Pada mulanya, fakulti menyediakan laporan kendiri PSAR semakan oleh FQMC. Fakulti menghantar PSAR ke BJKA. Yang ini kita dah boleh muat naik dalam sistem sekarang. BJKA menyediakan dokumen rumusan dan analisis risiko. Ini telah kami sediakan dan kami telah meletakkan analisis ini di dalam folder fakulti masing-masing. Rumusan laporan dihantar ke fakulti untuk verifikasi. Ini tidak perlu sebabnya kita telah membuatnya secara online. Dan di peringkat fakulti, apakah di peringkat fakulti adalah dalam kotak warna merah jambu ni. Okay. Fakulti mengambil tindakan dan menyediakan laporan kemajuan berkaitan dengan setiap isu dan dibawa ke mesyuarat sistem pengurusan jaminan kualiti akademik UNIMAS. Yang ini, mesyuarat ini akan dihadiri oleh kesemua dekan fakulti dan juga naib chancellor. Jika tidak selesai di mana terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan peringkat fakulti, BJKA akan memandangkan isu ini di peringkat PTJ yang berkenaan. Jadi tindakan akan diambil oleh PTJ ataupun fakulti dan akan membawa isu ini di dalam peringkat di mesyuarat sistem pengurusan jaminan kualiti akademik yang seterusnya. Jadi ya. Setengah. Okay, kita dah berlangsung selama 30 minit. Mungkin kita perlu rehat selama 5 minit. Okey? Kita rehat selama 5 minit. Ada apa-apa pertanyaan daripada peserta? Assalamualaikum Doktor. Ya? Ya, Encik Malik. Berkenaan dengan yang postgrad punya proses, saya tak pasti dengan fakulti-fakulti lain, tapi macam adakah perkara tersebut dimaklumkan dengan penyelaras postgrad fakulti masing-masing fakulti untuk melibatkan PP dalam mesyuarat-mesyuarat yang dinyatakan, sebab selama ni untuk saya sepanjang saya dekat FSG tak pernah saya dilibatkan dengan apa-apa mesyuarat di peringkat postgrad. So memang tak pernah tahu pun apa info-info. So tapi dalam mesyuarat pengurusan fakulti memang ada penyelaras postgrad, maklumkanlah report serta benda. Tapi kami PP tak pernah dilibatkan langsung. So adakah ketua FQMC sendiri tahu yang penyelaras postgrad pun tahu mereka perlu libatkan kami ke jadi urusan ke apa semua? Saya Encik Bali. Maksud saya di sini adalah penuh pendaftar di fakulti tidak perlu dilibatkan dalam mesyuarat tersebut. Apa tanggungjawab penuh pendaftar adalah mengambil minit mesyuarat sahaja. Minit mesyuarat muka hadapan dan cabutan minit. Itu sahaja Encik Bali. Dan perkara dokumen yang berkaitan dengan penyelaras pasal sesuatu pendidikan ini telah dimaklumkan di dalam kalimat sasaran KPI yang telah diadakan pada Februari yang lepas. Jelas ya Encik Malik? Okey, faham. Okey, kita akan berehat selama 5 minit ya. 5 minit. 5 minutes countdown. 5 minutes timer. Okey. 5 minit ya. Sebabnya ada masa.
ada seorang tu nak soalan tu ada. Dah ada. Oh, ini untuk kalau ini mana tu tidak salah video. Dah, dah boleh pada tu. Nanti ada mereka saya. Ya soalan Hamali. Ya, necesitas. Station consulting. Oh, this is ini. Oh, itu masa. Supaya itu siasa. Sebab memang milik kami memang sekejap. Ini kami punya selatan ini. Okay, okay, kita teruskan untuk komponen seterusnya. Tengok di sini ada chat. Sudah.
Okey, Encik Hambali, saya telah jawab soalan tadi. Okey, Puan Dayangku Zizi, Assalamualaikum dan selamat pagi. Adakah penyelaras Pacar Siswazah turut dijemput ke talimat ini memandangkan tidak semua PPP akademik menjalankan tugas bagian Pacar Siswazah? Terima kasih soalan yang telah diberikan oleh Puan Zizi. Penyelaras Pacar Siswazah telah dijemput dalam taklimat KPI yang telah dilaksanakan pada Februari. Jadi mereka memang peka dokumen yang sepatutnya mereka sediakan. Tapi untuk penolong pendaftar, apa yang diperlukan daripada pihak pendaftar adalah mereka perlu menyediakan muka hadapan mesyuarat yang telah dilaksanakan mesyuarat JK Pasca Siswazah di peringkat fakulti. Hanya muka hadapan senarai kehadiran pensyarah yang terlibat dan juga ekstrak minit mesyuarat. Itu saja. Sebab saya faham kandungan minit mesyuarat ini adalah sulit. Saya harap Puan Zizi faham ya. Okay. Bagaimanakah cara memberi maklum malas PACR? Apakah PACR? Ia adalah merupakan penilaian kendiri program di peringkat fakulti. Adalah merupakan program self-assessment report. Di dalam program self-assessment report ini terdapat 7 area kesemuanya. Area 1 adalah merupakan program delivery dan program development and delivery. Area kedua adalah assessment of student learning. Ini area 1 dan area 2 lebih kepada tanggungjawab pensyarah yang terlibat. Jadi penolong pendaftar berkaitan dengan area ketiga juga, student selection and support services. Adakah contohnya di peringkat fakulti, adakah pegawai sains cukup ataupun pembantu makmal cukup? Adakah pegawai takbir di peringkat fakulti cukup ke tidak? Area keempat, academic staff. Jadi jika terdapat maklum balas daripada program yang menyatakan staf mereka tidak mencukupi, adalah menjadi tanggungjawab penolong pendaftar juga memaklumkan kepada peringkat human resource, ataupun memaklumkan kepada dekan supaya mereka boleh maklumkan kepada human resource. Educational resources ini adalah berkaitan dengan audit lokasi yang telah dilakukan pada cuti semester yang saya telah sebutkan tadi. Area ke-6 program management, area ke-7 adalah program monitoring, review and CQI. Ini juga dalam area 7 ini boleh dilakukan apakah isu yang telah diselesaikan dalam PCR yang sebelum ini. Saya tengok. Puan Zizi, disarankan agar perkara yang berkaitan dengan Pasca Siswazah disediakan terus oleh penyelaras Pasca Siswazah. Berkaitan dengan penyelaras Pasca Siswazah, mereka boleh menyediakan status pelajar dan sebagainya. Tapi untuk mesyuarat, minit mesyuarat, saya rasa di peringkat penolong pendaftar boleh menyediakan minit mesyuarat yang diperlukan. Minit mesyuarat yang diperlukan adalah muka hadapan minit mesyuarat dan juga cabutan minit yang terlibat. Itu saja. Terima kasih Abang Zizi. Maklum malas dari fakulti boleh ditulis dalam bahasa Melayu atau Inggeris. Dalam contoh-contoh ini adalah merupakan sebagai contoh sahaja. Ini adalah bukan merupakan maklum balas sebenar. Ini adalah contoh yang diperlukan supaya pihak fakulti faham bagaimana memberi maklum balas. Jadi setiap fakulti akan mempunyai dokumen ini. PACR 2019-2020 yang telah diekstrak oleh BJKA. Bagaimana mendapatkan dokumen ini? Saya tunjukkan di dalam Outlook. Di dalam Outlook, Ketua FKMC punya akses ini. Di dalam BJKA terdapat FKMC,
FQMC, jika kita melihat 2021, terdapatnya KPI 2021. Okay. Contohnya saya klik Fakulti Alamina. Saya klik di dalam folder fakulti boleh mendapati dokumen ini di dalam folder PSAR submission. Terdapatnya action taken on previous PSAR. Ada satu file di sini. Setiap fakulti akan mempunyai file tersebut. Jadi, kalau kita klik PSAR Fakulti Alamina, ini adalah elemen yang telah diekstrak oleh BJKA, apakah kekuatan mereka, dan yang diperlukan, yang perlu dititikberatkan adalah areas of concern and steps taken. Contohnya, FAB ini adalah program yang telah dilaporkan. Areas of concern, steps taken, ini adalah perkara yang diekstrak dalam PSAR mereka. Mereka hanya perlu maklumkan selesai ataupun tidak selesai. Jika selesai, jadi tidak ada maklum-maklum diperlukan. Okay. Itu saja yang perlu dibuat oleh fakulti. Okay. Adakah selesai ke tidak selesai? Macam ni. Most students do not see the importance of building models as part of exam process. Physical models have been compulsory in most of assessment rubric. Bagi saya perkara ini selesai, tapi bergantung juga kepada Dr. Ahmad dan juga ketua dan juga pendaftar. Adakah perkara ini selesai ke atau tidak? Jadi fakulti sendiri menilai sendiri adakah perkara ini selesai ke atau tidak. Kepada slide kami. Sekejap ya. Sekali nak klik dia akan bisa. Untuk pengetahuan semua peserta, slide dan juga rakaman video ini akan di-email kepada semua peserta. Kita check. Okey. Daripada Prof Zainab, untuk tahun ini, borang dan dokumen untuk audit lokasi disekalikan dalam borang PSAR ke? Saya tidak nampak borang audit lokasi seperti dalam IQA tahun lepas. Okay. Terima kasih Prof Zainab dalam maklum-maklum ini. Jika, saya akan tunjukkan di manakah fakulti boleh mendapatkan borang audit lokasi. Apabila FQMC klik kepada, kita ada dua, apabila FQMC klik kepada 2021, klik di sini 2021 dan fakulti akan boleh melihat terdapatnya KPI, PSAR feedback, slide dan jadual proses kerja. Klik di slide jadual proses kerja di sini. Klik di sini. Okay. Dan kesemua FKMC akan melihat apakah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam KPI ini. Dalam ini terdapatnya slide dan borang-borang. Contohnya, saya klik di sini ya. Okay. Kalau klik senarai semak dan borang KPI, di sini terdapatnya borang-borang yang berkaitan dengan komponen-komponen yang saya telah nyatakan tadi. Okay. TNL Facilities Audit Report, jika klik di sini, dia akan pergi kepada folder ini dan dia akan pergi kepada TNL Facilities and Audit Report. Jadi ini adalah merupakan audit report yang diperlukan. Adakah apa komen, apakah penambahbaikan yang dicadangkan dan sebagainya. Borang ini adalah sama seperti borang yang telah kita lakukan audit edukasi pada tahun lepas. Dan perkara ini boleh dilaporkan, dikepalkan bersama dengan PSAR dan dilaporkan di dalam area 5. Kalau saya bagi contoh yang lain juga, ya. Kalau saya bagi contoh yang lain juga, apakah senarai, okay, saya bagi contoh yang lain ya. Okey. Proses kerja. Apakah checklist, apakah senarai semak yang diperlukan? Kita boleh klik di sini, okay, Academic Procedure Compliance Audit Report. Bagi proses 1, senarai semak proses penyediaan dan pelaksanaan pelan khusus pengajaran prasiswazah dan pascasiswazah. Okay, saya akan betulkan di sini.
Pilihan khusus telah disahkan oleh dekan atau timbalan dekan prasiswaza. Perkara ini sepatutnya telah diletakkan bersama dengan post-file oleh setiap pensyarah. Senarai semak proses pelaksanaan pengajaran. Ini adalah merupakan bukti yang diperlukan adalah course portfolio audit report yang disediakan oleh FQMC. Proses ketiga adalah merupakan senarai semak penilaian pengajaran dan pembelajaran. Okay, jadi penilaian khusus yang dicetak melalui sistem MyClass. Apa yang diperlukan adalah muka hadapan cetakan laman tersebut. Bukannya semua. Okay. Yang keempat adalah merupakan senarai semak penambahbaikan kualiti berterusan. Adakah fakulti telah menyediakan PSAR yang terkini dan telah melaporkan kemajuan PSAR sesi yang lepas. Okay. Proses yang kelima, ini merupakan senarai semak proses penilaian semester. Ada laporan markah yang telah dicetak melalui sistem MyClass boleh didapati dalam fail khusus. Yang ini telah diaudit oleh FQMC. Okay. Apa yang perlu disediakan oleh penolong pendaftar adalah merupakan muka hadapan minit mesyuarat dan juga ekstrak cabutan minit sahaja yang berkaitan. Minit mesyuarat semakan awal grade khusus di peringkat program, minit mesyuarat jawatan kuasa pemeriksaan fakulti, minit mesyuarat jawatan kuasa JPPA dan juga JKPS serta minit mesyuarat senat peperiksaan. Dan tanda tangan ni dah disediakan di dalam satu bukti-bukti diletakkan dalam satu folder untuk memudahkan ketua FQMC menyebab ke semua bukti-bukti ini, dan FQMC akan menilai apakah kekuatan, apakah isu yang terlibat dan juga apakah cadangan penambahbaikan. Ditandatangani ini oleh ketua FQMC masing-masing. Ya, saya perlu kembali kepada ini seperti yang saya tunjuk tadi. Ini adalah merupakan perkara yang telah diekstrak oleh BJKA, letak di dalam table ini. Contohnya situasi satu adalah merupakan jika perkara yang dilaporkan di dalam PACR selesai, laporkan saja sebagai selesai. Jadi contohnya tadi FAB, areas of concern, steps taken, selesai, letak saja dash. Tidak perlu malu-malas pun. Okay. Situasi kedua, di mana jika perkara yang dilaporkan dalam PACR belum selesai, nyatakan status terkini bagi perkara tersebut. Ini adalah merupakan ekstrak daripada Fakulti Alamina, PACR mereka. Okay. Jika belum selesai, ini adalah contoh sahaja, Dr. Ahmad, ini bukan yang sebenar. Mungkin di peringkat fakulti memang mempunyai maklum balas yang betul-betul lah. Okay. Contohnya jika belum selesai, there is a need to continue to recruit qualified academic staff to maintain the necessary lecturer to student ratio. Okay. Steps taken, faculty management continues to recruit and interview prospective staff. A two-tier selection of staff is implemented whereby all department members are given academic staff applications and would give approvals before the names are brought to the HR department. Jadi perkara ini bagi saya belum selesai. Maklum-maklum seperti J adalah, maklum-maklum fakulti adalah iklan telah dimuat naik di dalam laman web Unimas. Pensyarah masih belum dilantik secara rasmi. Itu adalah contohnya. Okay. Contoh yang kedua, bagi WH06 quantity surveying. Okay. The needs for qualified lecturer, especially PhD holder, is critical to strengthen up the program profile and decrease the staff shortage due to further study. Step second oleh mereka adalah more recruitment for PhD holder with strong background. Bagi saya perkara ini kemungkinan selesai ataupun tidak selesai. Ini contoh saja. Okay, jika telah selesai, terdapat 2 orang pensyarah telah dilantik, iaitu Dr. Amin, iaitu dalam bidang contract management, dan Dr. Halina, construction planner. Kedua-dua pensyarah ini telah melaporkan diri.
Sekejap ya. Oh, okey. Kedua-dua persyarat ini telah melaporkan diri pada 2 Januari 2021. Itu jika perkara itu telah selesai. Dan ini adalah merupakan lampiran yang diletakkan di dalam PSAR, folder PSAR tersebut adalah ini adalah iklan yang telah dikeluarkan oleh pihak HR. Okey. Situasi ketiga. Jika contohnya kerosakan telah dilaporkan tetapi masalah belum lagi selesai sehingga kini. Okay. Jadi apakah yang perlu diletakkan di dalam dalam maklum balas PTJ? Okay. Adakah telah dilaporkan dalam e-adu? Sertakan cetakan paparan skrin borang e-adu. Adakah telah dibincangkan di peringkat pengurusan fakulti? Boleh sertakan cabutan minit mesyuarat yang berkaitan. Okay. Adakah pejabat bangunan telah mengambil tindakan? Okay. Jika telah, boleh dihantarkan email, gambar dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang berlaku situasi masih menunggu lantikan kontraktor, boleh maklumkan melalui email. Okay. Kontraktor telah dilantik tetapi kerja perbaikan belum dilaksanakan akibat COVID, sertakan email juga. Okay. Lain-lain juga yang berkaitan. So, apa-apa maklum balas, sila nyatakan peringkat manakah perkara itu diselesaikan. Contohnya begini. The lecture room is not conducive, poor setup, faulty air conditioning system. Multiple requests to hire management to get proper lecture room. Masih belum selesai, jadi status yang belum selesai, this matter has been discussed in faculty meeting and will be forwarded to pejabat pembangunan for further actions. Please refer to the attached meeting minutes FMHS 1 2020. Ini adalah contoh saja. So, boleh letakkan cabutan minit. Kami tidak mahu keseluruhan minit, hanya cabutan minit yang berkaitan. Sebab saya faham, kebanyakan mesyuarat ini adalah sulit. Jadi, saya membuat pengumuman di sini bahawa mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Jaminan Kualiti Akademik UNIMAS akan berlangsung pada 1 April 2021 dan dipengerusikan oleh Naib Chancellor. Apa yang diperlukan adalah maklum balas PSAR ini perlu dihantar ke BJKA. Tidak perlu dihantar ke BJKA, perlu dimuat naik dalam folder yang disediakan sebelum 17 Mac 2021. Okay, saya bagi masa dalam masa 2 minggu sajalah maklum balas yang diperlukan. Okay. Maklum balas perlu dibuat naik dalam folder masing-masing. Ini adalah bukti apa tu? Sekejap ya, saya pergi kepada chat. Orang untuk tahun ini. Oh, terima kasih Prof. Encik Amali. Ini mesyuarat JESPA dan Senat Peperiksaan biasa tidak dikongsikan oleh Setia sekiranya tidak ditagih betul. Mungkin daripada keperluan ini nanti BJK boleh maklum kepada Urus Setia, JESPA dan Senat untuk terus edarkan minit tersebut. Saya tidak boleh melakukan perkara begini ya Encik Amali kerana kesemua minit mesyuarat JESPA sehingga Senat dan PS ke mereka adalah sulit dan hanya boleh diakses melalui atas talian saja. Jadi apa yang boleh lakukan adalah penolong pendaftar mendapat akses ini daripada dekan. Dekan saja punya akses ini saya rasa. Ini. Okey, daripada Annabel. Hi Doctor, I have few questions. So this means PP Academic will help Ketua FKMC in compilation of evidence? Yes. For this file bukti pematuhan proses akademik, is this for undergraduate only or it is for postgraduate as well? Bukti pematuhan adalah untuk undergraduate dan postgraduate coursework. Or just one file consisting of all? Just one file consisting of all. That's right. That's right, Annabelle. Do we have a checklist? Checklist ada saya tunjukkan sebelum ini, ada satu borang ya. FKMC boleh berkongsi dengan penerima daftar apakah checklist yang diperlukan. Also, for PG documentation of evidence, PP Academic we just need to request for front cover
of the minutes of the meeting and cabuti bunyi mesyuarat. Betul, betul Puan Anabel. Cemerlang ah. Okay, Prof. Shah. Hi, Dr. Shimatul. I would like to clarify the PACR report to be submitted in March dan October. Okay, PACR report memang we have to submit in 25th of October. That is the deadline. But this for March, this is for maklum balas. Maklum balas is what you have reported in PACR 2019-2020. You can get those documents in your folder. Seperti saya tunjukkan tadilah. Okay. Okay, baca. Okay, thank you, Annabel. Okay. Salah. Sebelum ni. Okay. Ini adalah merupakan senarai bukti berkaitan yang perlu diletakkan dalam satu file. Ya. Proses pertama, proses penyediaan pelaku khusus pengejaran praiswazah. Ini buktinya boleh didapati dalam course portfolio audit report. Course file ada report. Course file report ini boleh didapat FKMC ada dokumen ini. Proses pelaksanaan pengajaran, file khusus, FKMC ada report ini. Okay. Ketiga adalah merupakan penilaian pengajaran pembelajaran. Okay. Apakah yang berlaku adalah pelajar akan menilai pengajaran pembelajaran setiap pensyarah di penghujung semester. Jadi apa yang perlu disediakan di peringkat fakulti adalah hanya cetakan paparan skrin laporan pemantauan course evaluation. BJKA telah menghubungi CITS untuk mengadakan option ini, okay, iaitu laporan pemantauan course evaluation, di mana di dalam paparan ini kita akan dapat melihat berapa pelajar yang telah mengisi course evaluation ini. Sebab dalam semakan kami pada semester lepas, tidak semua pelajar mengisi course evaluation ini. Kerana jika kita melihat pelaksanaan kita pada semester sebelum ini, pelajar sepatutnya menilai pengajaran pembelajaran. Jika tidak, mereka tidak akan mendapat slip peperiksaan. Tapi bermulanya pembelajaran atas talian ini, perkara ini tidak dititik beratkan dan tidak semua pelajar memberi maklumat tersebut. Jadi penilaian ini adalah penting kerana kita nak tahu juga apakah kualiti pengajaran pembelajaran di peringkat fakulti. Sebab mereka merupakan kita punya customer and stakeholders untuk peningkatan kualiti yang berterusan. Untuk penilaian semester, apa yang diperlukan adalah minit mesyuarat di peringkat program, fakulti, JPPA, JKPS dan Senat. Hanya buka hadapan dan cabutan minit sahaja. Ini yang perlu disediakan. Keempat adalah penambahan kualiti berterusan program, laporan PCA yang telah dilaporkan pada sesi yang lepas dan juga maklum-maklum PCR serta bukti-bukti yang berkaitan. Okey, saya harap semua peserta faham berkenaan dengan perkara yang kita telah bincangkan pada hari ini. Ada apa-apa soalan daripada peserta? Ada apa-apa soalan? Ada? Jika tidak, okay, terima kasih kepada kesemua peserta-peserta yang hadir. Dan bagi pihak BJKA, kami amat berterima kasih kepada kerjasama yang sangat mantap daripada kesemua fakulti dan kami akan memberi salinan slide secara PDF dan juga recorded presentation kepada semua. Okay, sekian terima kasih kepada semua. Dan saya akan aktifkan QR code kembali. So, sharing. Okay. Sesat sembilan tu apa? Semua lambat tu tak semua ada jadi tu.